Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada sesi minggu lepas kita telah pun selesai daripada mensyarahkan kitab berkaitan 20 pengajaran berkaitan fake vaksin. Pada kuliah duha pada hari ini kita akan mulakan untuk syarahkan sebuah kitab yang baru. Kitab yang berjudul 35 pengajaran berkaitan solat Jumaat sebelum zawal. Inilah kitab yang kita akan gunakan pada hari ini dan juga pada minggu-minggu yang akan datang sampailah kita selesaikan mensyarahkan kitab ini insya-Allah taala. Jadi sebelum saya nak menerokai ataupun menjelaskan isi kandungan kitab ini, kita nak kongsi dengan antum sekalian sedikit pengenalan kepada kitab ni. Dan kalau sekiranya ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ada yang berminat untuk mendapatkan kitab ini, boleh pergi ke pautan ke laman saya iaitu rizhan.sg/buku. Dekat situ boleh dapatkan kitab ini insya-Allah taala. Jadi pada sesi hari ini kita nak mulakan terlebih dahulu dengan sedikit pengenalan kepada kitab 35 pengajaran berkaitan solat Jumaat sebelum zawal. Okay. Jadi kalau barangkali tuan-tuan dan puan-puan masih ingat pada minggu lepas, bukan pada minggu lepas, pada tahun yang lalu. Pada tahun yang lalu berlaku sedikit perbahasan, perbincangan di kalangan masyarakat Islam di Singapura ni tentang solat Jumaat sebelum zawal ni. Isu ni jadi hangat sikit. Saya masih ingat lagi pada tahun lalu, pada hujung tahun lalu, apabila ada pengumuman yang dibuat mengatakan yang solat Jumaat akan dimulakan pada 11 Disember tahun 2020 dan akan bermula sebelum masuknya waktu zawal. Jadi bila pengumuman itu dibuat secara rasmi, maka banyak komen yang kita lihat dekat social media hangat dibincangkan di kalangan masyarakat Islam. Di kalangan masyarakat Islam ada yang setuju dengan pendekatan tersebut. Di kalangan masyarakat Islam Singapura juga ada yang tidak bersetuju dengan pandangan ataupun langkah tersebut. Kan? Ada yang menyuarakan pandangan mereka dengan tenang, dengan tak marah-marah. Dalam masa yang sama juga ada juga yang bila menyuarakan pandangan dengan kemarahan. Dan kita lihat dekat media sosial kadang-kadang sebahagian perbahasan, sebahagian perbincangan di kalangan masyarakat Islam
berkaitan dengan isu ini kadang-kala dia sampai kepada satu keadaan yang mana berlaku saling rendah merendahkan antara satu sama lain. Itu yang berlaku kan pada hujung tahun lalu kan. Lebih kurang pada Disember tahun 2020 bila langkah untuk mulakan khutbah Jumaat sebelum zawal itu diumumkan. Jadi saya bila lihat episod tersebut, bila kadang-kadang saya buka social media, saya buka Facebook, kan, saya ikuti perkembangan di kalangan masyarakat, ada yang mula rendah merendahkan antara satu sama lain, terdetik dalam hati saya nak tulis sebuah kitab. Kitab ni saya berikan judul 35 pengajaran berkaitan solat Jumaat sebelum zawal. Dan ini merupakan kitab kedua saya yang saya tulis, yang saya hasilkan. Kitab pertama yang saya tulis adalah tentang 20 pengajaran berkaitan fake vaksin. Dan kitab kedua pula adalah tentang solat Jumaat sebelum zawal. Jadi saya tulis kitab ini dengan tujuan untuk membahaskan isu-isu semasa berkaitan wabak COVID-19 ni daripada perspektif para ulama syariah. Kita pernah kongsikan sebelum ini, bila munculnya ataupun bila datangnya wabak COVID-19 ni, banyak isu-isu agama yang timbul. Isu tentang vaksin, isu tentang merenggangkan saf, boleh ke tak, isu tentang solat Jumaat sebelum zawal, dan banyak lagi isu-isu lain. Isu tentang penutupan masjid sementara. Dan isu-isu ni hangat dibincangkan di kalangan masyarakat Islam. Jadi tujuan kitab ni ditulis bukanlah untuk mengapi-apikan lagi perbalahan, perbincangan di kalangan masyarakat Islam, tetapi adalah untuk explain, menjelaskan sudut pandangan para ulama. Oleh kerana solat Jumaat sebelum zawal ni adalah isu fikih, maka perlu dijelaskan daripada sudut fiqh, daripada sudut usulul fiqh, kan, berkaitan dengan isu solat Jumaat sebelum zawal. Jadi dalam kitab ini saya muatkan 35 pengajaran. Saya muatkan 35 soalan yang ditanya berkaitan dengan solat Jumaat sebelum zawal, dan saya juga menjawab ke-35 soalan tersebut satu persatu. Jadi kitab ini walaupun dia berkaitan dengan solat Jumaat sebelum zawal, dia bukan hanya memuatkan perbincangan para ulama semasa tentang isu ini, tapi kitab ini juga memuatkan perbincangan para ulama silam, para fuqaha kita yang terdahulu, para ulama-ulama fikih kita, ulama syariah kita yang terdahulu. Saya gabungkan pandangan, pendirian daripada kalangan para ulama semasa dan juga para ulama silam. Dan buku ini dia merangkumi perbahasan berkaitan dengan daripada pelbagai sudut. Walaupun salat Jumaat sebelum zawal ni nampak macam isu fikih, tapi dalam isu ini saya juga memuatkan aspek-aspek ataupun cabang-cabang ilmu yang lain seperti tafsir. Kan? Ada sebahagian pengajaran yang kita kongsikan dalam kitab ini ada kaitan dengan tafsirul Quran. Ada sebahagian pengajaran dalam kitab ini ada kaitan dengan hadis Nabi SAW. Ada sebahagian perbahasan pengajaran dalam kitab ini yang berkaitan dengan ilmu fiqh, ilmu usulul fiqh, ilmu tentang maqasid, ilmu tentang kaedah fiqh, dan ilmu tentang manhaj pengeluaran fatwa. Jadi dalam kitab ini dia bukan hanya memuatkan isu-isu fikih sahaja, dia juga memuatkan isu-isu daripada aspek cabang-cabang ilmu yang lain. Sebagaimana yang baru kita kongsikan sebentar tadi. Sekali lagi saya katakan yang kitab ini ditulis bukan untuk merendahkan mana-mana pihak, tapi kitab ini ditulis untuk memberikan penerangan, penjelasan bagaimanakah para ulama kita ketika mana mereka berbeza pandangan, bagaimanakah sudut pandangan mereka, apakah perspektif mereka. Kan? Jadi ada banyak isu yang dibangkitkan dalam kitab 35 pengajaran berkaitan solat Jumaat sebelum zawal. InsyaAllah kita ni pada tiap-tiap hari Khamis di kuliah Duha Masjid Raudhah ni,
Kita akan kongsi dengan antum, kita akan explain, jelaskan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita dapat satu gambaran, satu understanding, satu kefahaman yang syumul dan komprehensif berkaitan dengan isu solat Jumaat sebelum zawal. Jadi pada hari ini saya nak bahaskan ataupun kupaskan soalan pertama. Untuk kuliah duha kita pada hari ini, kita nak mulakan dengan benda yang simple. Barangkali ada yang tertanya kan, Ustaz, ada satu perkataan dekat dalam kitab tu yang barangkali kurang jelas. The title, tajuk buku dia berjudul 35 pengajaran berkaitan solat Jumaat sebelum zawal. Barangkali ada yang bertanya, zawal tu apa? Perkataan yang lain semua kita faham Ustaz. Solat Jumaat lah kita faham. Tapi apa itu zawal? Jadi saya mulakan perbincangan kitab ini dengan sesuatu yang asas, sesuatu yang basic sekali adalah apakah itu waktu zawal? Satu perkataan ataupun satu istilah yang muncul dalam kitab-kitab fikih, especially bila para ulama kita membincangkan tentang waktu-waktu solat. Jadi salah satu perkataan yang kerap kali muncul, terutama sekali dalam bab solat, lebih khusus lagi adalah berkaitan dengan waktu solat. Salah satu istilah yang muncul adalah waktu zawal. Apa itu waktu zawal? Apa jawapan dia? Waktu zawal kata para ulama adalah permulaan waktu zuhur, iaitu saat tergelincirnya matahari daripada tengah langit menuju ke arah barat. Senang katalah, waktu zawal ni waktu zuhur. Kita ni dah biasa kan kat Singapura kita gunakan istilah waktu zuhur. Jarang-jarang kita gunakan dalam kita punya daily conversation. Jarang-jarang kita gunakan istilah zawal. Biasanya kita gunakan waktu zuhur. Jadi kalau saya boleh tukar, kalau topik buku ni kan, 35 pengajaran berkaitan solat Jumaat sebelum zawal, maksudnya adalah 35 pengajaran berkaitan solat Jumaat sebelum zuhur. Jadi waktu zawal ni adalah waktu zuhur. Dan kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala bila wajibkan kita solat 5 waktu, Allah Subhanahu Wa Taala dia wajibkan kita lakukan solat 5 waktu ni pada waktu-waktu yang berasingan. Subuh kita lakukan pada awal pagi, jam 5 lebih, jam 6 pagi. Zuhur kalau kat Singapore konteks biasanya kita lakukan lebih kurang jam 1 tengah hari. Depends lah kan. Kadang-kadang sebagian bulan dia punya zuhur tu cepat kan. Sebelum jam 1 dah masuk waktu zuhur. Kadang-kadang bagi sebagian bulan waktu zuhur ni lambat sedikit. Lepas jam 1. Tapi biasanya kat Singapura zuhur tu taklah sampai jam 2 kan. Biasanya jam 1 lebih dah masuk dah waktu zuhur. Asar dekat Singapore konteks biasanya adalah lebih kurang 4 lebih. Kan? 4 lebih dah masuk waktu asar. Maghrib kebiasaannya dah lebih kurang jam 7 lebih. Kan? 7 malam, kadang-kadang awal sikit kan. 6.50 lebih. Tapi around that timing lah, 7 malam. Dan isyak kebiasaannya dekat Singapura ni adalah jam 8 lebih. Jadi kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala bila wajibkan kita solat 5 waktu, Allah tak wajibkan kita hanya solat pada satu waktu je. Tidak diwajibkan kita solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak pada waktu isyak, semua kita combine. Bukan macam itu yang disyariatkan. Tapi yang disyariatkan adalah waktu 5 waktu solat ini dia ada waktu-waktu yang tertentu. Kita nak lakukan solat subuh mesti pada waktu subuh. Tak boleh solat subuh tapi pada waktu zuhur. Melainkan qada lah. Orang tu terlupa nak solat subuh, dia qadakan waktu zuhur tu lain cerita. Dalam keadaan biasa, kita lakukan solat 5 waktu pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan sebahagian di kalangan ulama, mereka memikirkan tentang hikmah di sebalik kenapa 5 waktu solat ini dipisah-pisahkan. Kenapa Ustaz kita tak solat semua tu pada satu waktu je? Subuh 2 rakaat,
Zuhur 4 rakaat dah jadi 6 rakaat. Tambah asar lagi 4 rakaat jadi 10 rakaat. Maghrib 3 rakaat jadi 13 rakaat. Isyak 4 rakaat. Tambah lagi 4 jadi 17 rakaat. Kenapa Ustaz? Kita ni tak lakukan 17 rakaat ni pada waktu isyak? Kan senang. Ataupun kenapa kita tak laksanakan 17 rakaat ni pada waktu subuh? Kata sebahagian di kalangan ulama, di antara hikmahnya adalah agar tidak menjadikan hamba-hamba Allah tu bosan beribadah. Cuba bayangkan kan, kalau sekiranya kita kena solat 17 rakaat tu bila kita bangun waktu subuh. Kan orang tu ngantuk-ngantuk, dia bangun. Kan? First thing in the morning dia kena lakukan 17 rakaat. Barangkali dia akan bagi sebahagian barangkali dia menyukarkan. Kan? Ataupun cuba bayangkan kalau kita perlu laksanakan 17 rakaat pada waktu isyak. Kan? Lain-lain waktu tak perlu solat. Tapi 17 rakaat ni kena lakukan waktu isyak. Barangkali bagi sebahagian dia akan rasa susah. Kan? Dah penat bekerja kan. Balik kena lakukan 17 rakaat straight. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pisah-pisahkan. 2 rakaat waktu subuh. 4 rakaat waktu zuhur. And ada 4 rakaat waktu asar. 3 rakaat pada waktu maghrib. 4 rakaat waktu isyak diasing-asingkan, dipisah-pisahkan. Antara hikmahnya adalah untuk mempermudahkan hamba-hamba Allah untuk melaksanakan ibadah solat 5 waktu ni. Untuk meringankan. Untuk agar tidak manusia ataupun hamba Allah tu rasa bosan. Dengan kita lakukan sedikit demi sedikit. Jadi bila mulanya waktu zawal, jadi kata para ulama, waktu zawal itu bermula saat tergelincirnya matahari daripada tengah langit. Kan? Menuju ke arah barat. Jadi senang kata waktu zawal tu adalah waktu zuhur. Kan? Dan ada hadis-hadis Nabi SAW yang menyokong statement ini. Dan kita akan kongsikan sebentar nanti. Pada kesempatan pada pagi ini, saya izinkan saya untuk ajukan satu soalan. Kan? Soalan saya yang pertama pada pagi ini adalah, adakah solat 5 waktu disebutkan dalam Al-Quran? Apa pandangan antum? Kita punya solat 5 waktu kan? Tentang waktu subuh, waktu zuhur, asar, maghrib, isyak. Adakah waktu-waktu solat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim? Apa pandangan antum? Kita berikan 2 pilihan. Adakah pilihan A, ya, ataupun pilihan B, tidak? Jadi agak-agak mana satu yang lebih hampir kepada kebenaran? Adakah solat 5 waktu disebutkan dalam Al-Quran? Apa pandangan para jemaah sekalian? A ke B? Ustaz, soalan ni macam tricky sikit Ustaz. Tentang solat 5 waktu ni. Ada tak disebutkan dalam Al-Quranul Karim? Jadi saya lihat ada sebahagian komen yang diberikan dekat comment section. Ada ramai yang pilih B. Ramai yang pilih kata solat 5 waktu ni tidak disebutkan dalam Quran. Barangkali yang jawab B berpandangan yang solat 5 waktu ni disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi syukran saya ucapkan kepada yang berikan pandangan antum tentang B ni. Jadi manakah pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran? Wallahu ta'ala alam, kita tak nafikan yang solat 5 waktu memang disebutkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, kalau kita buka kitab-kitab hadis, especially tentang bab berkaitan dengan waktu solat, kita akan jumpa hadis yang mana menyebutkan tentang waktu-waktu solat. Tapi sebahagian di kalangan para mufassirin, di antaranya adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dia berpandangan yang dalam Quran sebenarnya ada menyentuh tentang solat 5 waktu ni. Walaupun tak secara direct kan. Tapi ada disebutkan, ada disentuh. Ini pandangan siapa? Ini pandangan sahabat Nabi SAW, Abdullah ibnu Abbas. Yang mana Nabi SAW doakan dia. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, gunakanlah Abdullah ibnu Abbas ni kefahaman yang mendalam terhadap agama. Wa alimhu ta'wil. Dan ajarkanlah Abdullah ibnu Abbas ini kepandaian dalam menafsirkan Quran. Jadi menurut Abdullah ibnu Abbas, solat 5 waktu ni sebenarnya pernah disentuh. Walaupun macam tak begitu direct, tapi ada disentuh dalam Al-Quranul Karim. Dalam ayat mana Ustaz? Kata Abdullah ibnu Abbas dalam surah Ar-Rum, ayat ke-17 dan ayat ke-18. Kita bacakan terlebih dahulu ayat yang ke-17. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun." Yang artinya, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Jadi saya sengaja warnakan dua kalimah yang the keywords dalam ayat ini. Ada perkataan tumsuna, ada perkataan tusbihun. Jadi yang dimasukkan dengan tumsun, yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai petang hari, yang dimasukkan dengan tumsun kat sini, kata para ulama mufassir kita, adalah itu merujuk kepada solat maghrib dan solat isyak. Waktu solat maghrib dengan waktu solat isyak. Tumsuna. Perkataan kedua yang saya warnakan, watusbihun, yang diterjemahkan sebagai waktu subuh, kata para mufassir, itu merujuk kepada solat subuh ataupun solat fajar. Okay. Jadi surah Ar-Rum ayat 17, dia punya keyword adalah tumsuna, tusbihun. Tumsuna merujuk kepada waktu solat maghrib dan isyak. Tusbihuna merujuk kepada waktu solat al-fajr. Kita sambung ayat ni. Ayat ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, walahul hamdu fis samawati wal ard wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Terjemahannya adalah, dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur. Jadi dekat dalam ayat ini saya warnakan two keywords, iaitu 'ashiyyan dengan perkataan tudhhirun. 'Ashiyyan kata para mufassir adalah merujuk kepada waktu asar. Tudhhiruna adalah merujuk kepada waktu zuhur. Jadi kalau kita baca surah Ar-Rum ayat ke-17 dan ayat ke-18, dia sebenarnya sedang membincangkan tentang kelima-lima waktu solat kita. Saya ulang sekali lagi. Ar-Rum ayat 17, tumsuna merujuk kepada solat maghrib dan isyak. Tusbihuna merujuk kepada solat subuh ataupun solat fajar. Ayat ke-18, Aisyiyan, kata sebahagian mufassirin, para ulama tafsir, merujuk kepada waktu asar. Dan tudhiruna adalah merujuk kepada waktu zuhur. Itulah kefahaman Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi sahabat Nabi SAW ini dia berpandangan surah Ar-Rum ayat 17 dan 18 sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang sentuh berkaitan dengan 5 waktu solat ni. Walaupun tak digunakan istilah macam maghrib kan. Tapi itulah beberapa perkataan yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 17 dan 18. Dia tak begitu direct lah. Yang lebih direct sebenarnya adalah dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memang ada disebutkan tentang istilah-istilah seperti solat maghrib, isyak, zuhur, subuh ataupun fajar. Jadi menurut sebahagian mufassirin, solat 5 waktu ni waktunya ada disebutkan sebenarnya dalam Al-Quranul Karim, lebih tepat lagi dalam surah Ar-Rum ayat ke-17 dan ayat ke-18.
Soalan saya kedua yang saya nak ajukan pada pagi hari ini adalah bilakah waktu Zuhur berakhir? Saya berikan dua pilihan. Apabila bayang-bayang seseorang sama panjang dengan ketinggiannya, ataupun apabila bayang-bayang seseorang 2 kali ganda ketinggiannya. Kita katakan solat Zuhur ni dia bermula bila matahari tergelincir. Tapi bila dia berakhir? Adakah pilihan A, apabila bayang-bayang seseorang sama panjang dengan ketinggiannya? Jadi kalau kita diri kat tanah lapang, kemudian ada bayang-bayang, kalau bayang-bayang kita tu sama ketinggian, sama dengan ketinggian kita, maka dah masuk waktu asar. Dah berakhirnya waktu Zuhur. Ataupun kita diri kat tanah lapang, kita kena tunggu bayang-bayang kita 2 kali ganda daripada ketinggian kita, barulah berakhirnya waktu Zuhur. Barulah masuk waktu asar. Agak-agak mana pandangan yang lebih tepat? Kita kat Singapura dah biasa tengok jam kan. Ustaz, asar 4 lebih Ustaz. Tak payah nak tengok macam gini. Tapi what if kan kalau kita berada kat satu kawasan yang kita tak ada access kepada waktu. Tak ada time jam pun tak ada, handphone bateri low. Kan? Dalam keadaan satu situasi yang mana kita tak ada access pada jam tangan kita ataupun pada handphone, macam mana kita nak tahu yang telah masuk waktu asar ataupun telah berakhirnya waktu Zuhur? Agak-agak manakah pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran? Adakah pilihan A itu lebih hampir kepada kebenaran menunjukkan yang waktu Zuhur dah selesai, berakhir, ataupun pilihan B? Apa pandangan antum tentang isu ni? Tak macam susah Ustaz. Kita dah biasa tengok jam sampai perbahasan tentang ni kadang-kadang rasa macam tak biasa dibahaskan. Jadi saya lihat dekat dalam comment section kan, ada sebahagian yang jawab B. Apabila bayang-bayang seseorang 2 kali ganda ketinggiannya. Dan ada juga di kalangan antum yang jawab A, apabila bayang-bayang seseorang sama panjang dengan ketinggiannya. Jadi syukran saya ucapkan yang berikan komen antum. Jadi Ustaz, pandangan mana yang lebih hampir kepada kebenaran? Pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran menurut majoriti di kalangan ulama', jumhur di kalangan ulama' adalah pandangan ataupun pilihan A. Apabila bayang-bayang seseorang sama panjang dengan ketinggiannya, maka berakhirlah waktu Zuhur. Jadi yang pilihan A itu lebih tepat. Adapun pilihan B, memang ada sebahagian ulama' berpandangan sedemikian rupa. Pilihan B ini dipegang oleh para ulama' daripada mazhab Hanafi. Kita lihat, kita kalau pergi solat asar dekat masjid-masjid yang bermazhab Hanafi dekat Singapura ni, kebiasaannya dekat Singapura ni yang ikut mazhab Hanafi adalah teman-teman kita, jiran-jiran kita daripada kalangan masyarakat India, the Indian Muslims. Indian Muslims dekat Singapura konteks kebanyakannya ikut mazhab Hanafi. Walaupun kita tak nafikan ada yang ikut mazhab Syafi'i, tapi ada yang ramai yang ikut mazhab Hanafi. Kita ni kalau pergi dekat masjid-masjid yang bermazhab Hanafi ni, kita bila lihat dekat dia punya notice board dia akan letak waktu solat, 2 waktu solat untuk solat asar. Kan? Dia akan letak kat situ, sebahagian masjid kita pergi dekat notice board dia kata asar timing for Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Asar timing for mazhab Hanafi. Waktu asar untuk mazhab Syafi'i,
waktu asar untuk mazhab Hanafi. Ada perbezaan ke Ustaz? Ada. Jumhur di kalangan ulama, majoriti di kalangan ulama, termasuklah ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i berpandangan waktu zuhur berakhir dan apabila bayang-bayang seseorang sama panjang dengan ketinggiannya. Bila kita kata waktu zuhur berakhir, maksudnya waktu asar masuk. Bila waktu zuhur berakhir, itu menandakan masuknya waktu asar. Itu pandangan majoriti. Jadi pilihan A ni merupakan pandangan majoriti di kalangan ulama. Kita tak nafikan wujudnya pandangan kedua dalam isu ni. Itu pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata tidak. Asar ni lambat sikit. Apabila bayang-bayang seseorang 2 kali ganda ketinggiannya, telah masuklah waktu asar. Itu mazhab Hanafi. Kan? Jadi siapa yang jawab B tadi, antum sebenarnya taklah salah. Kan? Tapi itu adalah bukan pandangan majoriti di kalangan ulama. Itu merupakan pandangan mazhab Hanafi. Kita kalau pergi masjid-masjid yang mazhab Hanafi ni, kebiasaannya asar dia lambat sikit. Asalnya lambat by 30 minit ataupun lebih daripada itu. Boleh ke Ustaz kita menghormati? Boleh, tak jadi masalah. Mazhab Hanafi juga adalah satu mazhab fikir yang muktabar. Kita dianjurkan oleh para ulama untuk menghormati perbezaan ini. Kita yang mazhab Syafi'i, menghormati teman-teman kita, jiran-jiran kita di kalangan masyarakat India, yang mana mereka berpandangan yang waktu asar ni lambat sedikit. Tak jadi masalah. Tak perlu nak bergaduh. Dan mereka yang bermazhab Hanafi, mereka pun respect. Mereka faham yang ada perbezaan pandangan dalam isu ini. Jadi kalau teman-teman daripada kalangan mazhab Syafi'i, dia lakukan solat asar awal. Apabila bayang-bayang seseorang sama panjang dengan ketinggiannya, mereka pun respect. Jadi yang pilihan A itu merupakan pandangan majoriti di kalangan ulama, manakala pilihan B adalah pandangan minoriti di kalangan ulama daripada kalangan mazhab Hanafi. Apakah dalil yang digunakan oleh jumhur di kalangan ulama? Apakah dalil yang digunakan oleh majoriti di kalangan ulama untuk mengatakan yang solat zuhur ni berakhir apabila bayang-bayang seseorang sama panjang dengan ketinggiannya? Hadis yang dijadikan sebagai sandaran oleh majoriti di kalangan ulama, termasuklah pandangan ulama mazhab Syafi'i, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis yang panjang, kita bacakan bahagian awal daripada hadis ini. Waktu zuhur, idza zalati syams wa kana dhillu rajul katulihi ma lam yahdur al-asr. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mana menjelaskan tentang waktu salat, Nabi kata, waktu zuhur ialah apabila matahari tergelincir dan berkekalan waktunya hingga bayang-bayang seseorang sama panjang dengan ketinggiannya selagi mana belum masuk waktu asar. Jadi dalam bahagian pertama hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW explain pada kita, jelaskan kepada kita tentang permulaan waktu zuhur dan berakhirnya waktu zuhur. Permulaan waktu zuhur adalah dengan tergelincirnya matahari. Itulah yang dipanggil sebagai waktu zawal. Dan berakhirnya waktu zuhur ni adalah apabila bayang-bayang seseorang sama panjang dengan ketinggiannya. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Itu waktu zuhur. Soalan yang kedua yang saya nak ajukan ataupun soalan yang ketiga yang saya nak ajukan pada pagi hari ini, bilakah waktu asar berakhir? Apa pandangan antum? Saya tak bagi pilihan A ke B. Kan? Waktu asar ni bila dia berakhir? Kan? Kalau tadi kita katakan waktu zuhur berakhir apabila bayang-bayang
seseorang sama panjangnya dengan ketinggian kita. Jadi waktu asar ni, pada pandangan antum, bila dia berakhir? Ataupun senang kata, bila waktu maghrib bermula? Ada pandangan daripada kalangan para jemaah tentang soalan ni. Bila waktu asar berakhir? Kalau kita tak ada jam, kalau kita tak ada handphone, kan, tak ada radio, kita berada kat luar, macam mana kita nak tahu yang waktu asar ni dah selesai, dah berakhir? Ada pandangan daripada kalangan jemaah. Ada yang jawab tenggelam matahari. Ada yang kata ketika mana matahari tenggelam di ufuk barat. Jawapan yang baik sekali. Memang tepat. Kita katakan kalau kita tak ada jam, nak tahu macam mana waktu asar dah selesai, waktu maghrib dah masuk adalah bila matahari dah terbenam dah. Bila matahari terbenam, itu menandakan telah berakhirnya waktu asar. Kan? Sambungan hadis Imam Muslim tadi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa waqtul asr ma lam tasfarra asy-syams. Waktu asar berkekalan selama matahari belum menguning. Kat sini timbul satu persoalan. Ustaz, bukan ke waktu asar tu sampai matahari terbenam kan? Selagi mana matahari belum terbenam, waktu asar tu masih ada. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan waktu asar tu dia berkekalan, berpanjangan selagi mana matahari belum menguning? Jadi macam mana nak faham hadis ni? Cara nak faham hadis ni, kata para ulama, waktu asar ni boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama dipanggil sebagai waktu ikhtiar. Ikhtiar. Yang kedua dipanggil sebagai waktu ittirar. Jadi waktu asar dibahagikan kepada dua. Waktu ikhtiar dan waktu ittirar. Timbul satu persoalan. Apa benda tu Ustaz? Waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni dalam bahasa Inggeris kebiasaannya diterjemahkan sebagai the preferred time. The preferred time. Ikhtiar. Waktu ittirar ni kebiasaannya ditranslate dalam bahasa Inggeris sebagai the time of necessity. Apa benda tu? Waktu ikhtiar dengan waktu ittirar. Waktu ikhtiar adalah daripada bayang-bayang kita sama panjang dengan ketinggian kita sampailah sebelum matahari menguning. Itu waktu ikhtiar. Waktu ittirar pula adalah apabila matahari dah mula kekuningan ataupun langit kan, mula kekuningan sampailah terbenamnya matahari, itulah waktu ittirar. Apa beza antara dua waktu ni? Ulama kita mengatakan waktu ikhtiar ni seorang Muslim boleh melakukan solat asar pada bila-bila waktu. Kalau dia tak ada keuzuran, kalau dia tak ada kesibukan, dia tak ada kerja, kan? Seharusnya, sewajarnya seorang Muslim melakukan solat asar pada awal waktu. Kalau dia tak ada keuzuran, kalau dia tak ada kerja pada waktu itu, sewajarnya dia melakukan solat asar pada awal waktu. Jangan tunggu sampai dah lambat-lambat dah. Jangan tunggu sampai waktu ittirar yang mana matahari dah menguning dah. Adapun waktu ittirar daripada saat matahari menguning sampailah matahari terbenam,
itu adalah waktu bagi mereka-mereka yang ada keuzuran. Kan? Dia ada kerja dia habis jam 6. Kan? Sebelum tu susah nak cari waktu untuk solat. Jadi bila kerja dah habis jam 6, lepas tu baru dia boleh solat. Contohlah. Ataupun kerja dah habis 6.30 petang. Maghrib pula lebih kurang jam 7, contoh. Boleh ke Ustaz dia lakukan solat asar lambat macam gitu? Kalau sekiranya ada valid reason. Kalau sekiranya ada keuzuran, boleh dia lakukan solat asar walaupun pada jam 6 lebih. Selagi mana belum terbenamnya matahari. Tetapi kalau dia tak ada keuzuran, dia tak sibuk, kan? Dia tak ada kerja pada ketika itu, janganlah kita lengah-lengahkan waktu solat ni. Sampai waktu ittirar. Tapi kita lakukan pada awal waktu. Kan? Jadi hadis yang pada slide yang ke-14 ni, yang menyebutkan yang waktu asar berkekalan selama matahari belum menguning, adalah merujuk kepada waktu ikhtiar. Kan? Orang yang tak ada uzur, tidak ada keuzuran, tak ada kesibukan, sewajarnya melaksanakan solat asar pada waktu ini sebelum matahari menguning. Adapun bagi mereka-mereka yang ada keuzuran, ada pekerjaan ataupun ada sekolah, kan, sekolah habis jam 6 sebagai contoh, kan, dia solat 6 lebih sebagai contoh, maka kalau ada keuzuran boleh dilaksanakan pada waktu-waktu tersebut selagi mana matahari belum terbenam. Okay. Jadi hadis ini bukanlah menandakan yang waktu asar tu selesai bila matahari menguning, tidak. Tapi waktu asar yang dimaksudkan kat sini adalah waktu ikhtiar dan bukan waktu ittirar. Ada yang minta untuk saya tuliskan waktu ejaan, waktu ikhtiar dengan ikhtirar. Nanti lepas dah selesai daripada sesi ini, saya akan tuliskan dalam dekat comment section. Soalan saya yang berikutnya adalah, bilakah waktu maghrib berakhir? Apa pandangan para jemaah sekalian? Sekarang dah matahari dah terbenam dah. Bila matahari terbenam, kita tahu yang dah masuk waktu maghrib. Timbul satu persoalan. Waktu maghrib ni, bila dia selesai? Kan? Kalau kita berada kat luar, kat East Coast, dekat Changi Beach, kan? Kalau kita tak ada jam, tak ada handphone, tak ada radio, macam mana kita nak tahu yang waktu maghrib ni dah selesai? Tanpa merujuk kepada jam. Kan? Ada pandangan daripada kalangan jemaah, macam mana nak menentukan telah berakhirnya waktu maghrib ni? Maghrib ni bila selesai? Kita tahu yang maghrib selesai jam 8 lebih kan. Bila masuk waktu isyak, maksudnya maghrib dah habis. Tapi macam mana nak tentukan tu? Macam mana para ulama menentukan yang 8 lebih tu kat Singapore konteks dah masuk waktu isyak? Dah berakhirnya waktu maghrib. Apakah kayu ukur yang mereka gunakan? Apakah yardstick yang digunakan oleh para ulama? Ada komen daripada para jemaah tentang soalan ni? Kan, tentang bilakah waktu maghrib berakhir? Ada yang tulis hilang awan merah di ufuk barat. Kan? Sukran yang berikan pandangan. Kan? Jadi kata para alim ulama kita, waktu maghrib ni dia berakhir bila cahaya merah, kan, dekat langit tu hilang. Kan? Bila cahaya kemerah-merahan hilang daripada langit, maka itu menandakan yang waktu maghrib tu dah habis. Kan?
Itu menurut jumhur di kalangan ulama. Majoriti di kalangan ulama berpandangan yang bila kemirah-mirahan daripada langit tu hilang, maka dah masuk waktu isyak, sudah berakhirnya waktu maghrib. Ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sama, kita sambung, waktu solat maghrib malam yaghib asy-syafaq. Waktu solat maghrib berkekalan selama syafaq belum hilang. Dan ini masukkan dengan syafaq ni, kata para ulama, adalah cahaya kemirah-mirahan yang kebiasaannya muncul pada waktu maghrib. Bila cahaya kemirah-mirahan ni dah tak ada dah, itu menandakan yang waktu maghrib dah selesai. Dah masuk waktu isyak. Okay. Itu cara ulama menentukan berdasarkan panduan yang diberikan oleh Nabi SAW. Soalan saya yang seterusnya, bilakah waktu isyak berakhir? Okay. Kalau waktu maghrib itu berakhir dengan hilangnya cahaya kemirah-mirahan, okay, waktu isyak ni bila dia berakhir? Kita berikan dua pilihan. Adakah pilihan A apabila setengah malam telah berlalu, ataupun pilihan B apabila masuk waktu subuh? Mana satu yang lebih hampir kepada kebenaran? A ataupun B? Waktu isyak ni, bila dia punya final time nak lakukan waktu isyak? Adakah setengah malam telah berlalu? Ataupun apabila masuk waktu subuh? Apa pandangan para jemaah sekalian? Ada yang kata A, apabila setengah malam telah berlalu. Kan? Kalau setengah malam telah berlalu, maksudnya adalah kita ambil waktu matahari terbenam. Kita kena calculate lah antara waktu matahari terbenam, kan, dengan waktu subuh. Kan? Ada kata B. Ada kata B, apabila masuk waktu subuh. Syukran saya ucapkan kepada yang berikan pandangan. Waktu isyak ni, dia punya end point dia, berakhirnya waktu isyak ni ada khilaf di kalangan ulama. Ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Kan? Yang kebiasaannya kita dengar, Ustaz, waktu isyak tu selesai bila masuk waktu subuh. Memang pandangan sebahagian ulama semikian rupa. Dalam masa yang sama juga, di sana ada pandangan kedua yang mengatakan yang apabila setengah malam telah berlalu, berakhirnya waktu isyak. Kan? Itu pandangan yang juga wujud lah. Setengah malam tu maksudnya adalah kita ambil waktu matahari terbenam, iaitu waktu maghrib, dengan kita ambil waktu fajar. Kan? Waktu subuh. Kemudian kita bahagi dua. Kan? Kalau kita bagi antum contoh, kita ni maghrib hari ni lebih kurang 6.58. Maghrib 6.58 petang. Nak dekat jam 7 malam. Subuh kita pula, subuh kita adalah lebih kurang pada jam 5.35 pagi. Jadi macam mana nak calculate, nak kira pertengahan malam ataupun setengah malam telah berlalu, kita ambil waktu maghrib, matahari terbenam, dengan kita ambil waktu subuh. Kemudian kita bahagi dua. Divide by 2. Jadi kalau ikut perkiraan saya, kalau maghrib adalah 6.58 petang dan subuh esok pagi pula adalah lebih kurang 5.35 pagi. Jadi jarak antara maghrib dengan waktu subuh ni ada lebih kurang 10 jam 37 minit. Around there. 10 hours 37 minutes. 10 jam 37 minit ni kita bahagi dua. Kita kalau bahagi dua, 10 jam 37 minit lebih kurang kita dapat 5 jam 18 minit. Around there lah. Okay.
Lebih kurang 5 jam 18 minit. Kan? Jadi daripada waktu maghrib, iaitu 6.58, kita plus tambah 5 jam 18 minit tadi. Kita dapat lebih kurang jam 12 malam, 12.16. 12 midnight, 16 minutes. 12.16. Around there, 12.16, 12.17. Dah masuk pertengahan malam. Jadi memang pandangan ini wujud di kalangan sebahagian di kalangan ulama. Hatta sebahagian di kalangan ulama mazhab Syafi'i pun berpegang dengan pandangan ini. Kan? Mengatakan yang waktu isyak berakhir pada pertengahan malam. Kan? Cuma yang biasa kita dengar adalah ustaz kan waktu isyak tu sampai sebelum masuk waktu subuh, betul. Pandangan itu pun wujud kan di kalangan para ulama. Kan? Ada sebahagian ulama mengatakan yang dimasukkan dengan setengah malam tu adalah waktu ikhtiar. Yang macam kita bahaskan tadi. Kalau tak ada keuzuran, sewajarnya kita ni lakukan solat isyak sebelum berlalunya setengah malam. Tapi kalau sekiranya ada keuzuran, kan, maka boleh dilaksanakan solat isyak walaupun setengah malam telah berlalu selagi mana belum masuk waktu subuh. Dan ini adalah berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa waqtu salatil isya ila nisfil lail al-awsat. Waktu solat isyak berkekalan hingga pertengahan malam. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata, waktu solat isyak ni sampai nisfil lail, pertengahan malam. Ini yang menjadi khilaf di kalangan ulama, perbezaan pandangan. Apa maksud sampai pertengahan malam? Sebagian ulama mengatakan, maksud Nabi adalah waktu isyak tu berakhir apabila separuh malam telah berlalu. Macam saya kongsikan tadi, kalau kita ikut maghrib timing, waktu maghrib dengan waktu subuh sekarang, waktu separuh malam ni adalah lebih kurang pada jam 12.16, 12.16 AM ataupun 12.17 AM, around there. Jadi satu kumpulan di kalangan ulama mereka faham hadis ini menunjukkan yang waktu isyak berakhir pada pertengahan malam. Itu satu pandangan. Pandangan kedua di kalangan para ulama mereka tak setuju. Mereka kata yang dimaksudkan dengan solat isyak sampai pertengahan malam adalah waktu ikhtiar. The preferred timing. Orang kalau tak ada keuzuran, dia tak sibuk, sepatutnya, sewajarnya dia lakukan solat isyak sebelum berlalunya separuh malam. Jangan lambatkan sangat. Tetapi kalau dia ada keuzuran, kan dia balik kerja, dia penat sangat sampai dia tertidur. Dia tertidur sampai bangun jam 3 pagi. And dia bila bangun jam 3 pagi, aku ni belum solat isyak. Tadi penat sangat, kerja teruk sangat, angkat benda. Sampai dia tertidur. Okay. Boleh ke ustaz dia solat isyak pada jam 3 pagi? Boleh, tak jadi masalah. Kerana sebagian ulama memahami hadis ini mengatakan yang dimaksudkan pertengahan malam tu adalah waktu ikhtiar, the preferred time. Lebih baik, lebih utama, kita solat isyak ni sebelum berlalunya separuh malam. Especially kalau kita tak ada keuzuran. Tetapi kalau kita ada keuzuran, kita tertidur, terlampau penat, belum solat isyak, boleh kita laksanakan solat isyak walaupun jam 2 pagi, walaupun jam 3 pagi, walaupun jam 4 pagi, selagi mana belum masuk waktu subuh. Boleh kita laksanakan. Itulah yang dimaksudkan dengan kata-kata Nabi SAW. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita terlewat solat zuhur sebab yang tertentu, boleh ke kita solat zuhur ikut mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi ni dia punya zuhur tu panjang sikit kan. Dia punya asar tu lambat. Kan? Hukum asal kita ni solat 5 waktu perlu kita laksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat subuh pada waktu subuh, kan solat zuhur pada waktu zuhur.
Dan wallahu ta'ala alam, berkaitan dengan waktu zuhur ni dan waktu asar, barangkali pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran adalah pandangan jumhur di kalangan ulama. Majoriti di kalangan ulama yang berpandangan waktu asar tu berakhir apabila, waktu zuhur tu berakhir apabila bayang-bayang seseorang tu sama panjang dengan ketinggiannya. Berdasarkan hadis Imam Muslim yang baru kita kongsikan sebentar tadi. Melainkan dalam kes-kes yang tertentu, kes-kes terkecuali. Macam doktor perubatan, kan dia buat operation daripada jam 2 petang sampai jam 5 petang. Contoh ada seorang Muslim dia jadi doktor. And dia kena buat operation daripada 2 PM sampai 5 PM. 2 to 5. And kita tahu dekat Singapore konteks, biasanya waktu jam 5 ni dah masuk waktu asar dah. Saya beri salah contoh. Adalah letaklah seorang doktor dia buat operation daripada jam 12.30. 12.30 tengah hari all the way sampai 4.30 petang. 4 hours punya operation, pembedahan. And letaklah sebagai contoh pada hari tersebut asar tu siang kan. Sebelum 4.30 dah masuk waktu asar. Jadi timbul persoalan, Ustaz, macam mana orang ni nak solat zuhur, Ustaz? 12.30 ni belum masuk waktu zuhur. 4.30 pula waktu zuhur dah selesai. Sedangkan dia ada kerja ni, dia perlu lakukan pembedahan. Dia nak selamatkan nyawa orang. Dalam kes-kes pengecualian, para ulama kita membenarkan untuk menjamakkan solat. Tapi ini kes exceptional cases je. Bagi golongan yang betul-betul menghadapi kesukaran. Mereka ada valid reason. Baru boleh jamakkan solat. Adapun kalau kita ada waktu yang lapang, tak sewajarnya lah kita menjamakkan solat kita. Kan? Kita perlu mendirikan solat pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subuh pada waktu subuh, zuhur pada waktu zuhur, asar pada waktu asar, maghrib pada waktu maghrib dan isyak pada waktu isyak. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi saya rasa pada hari ini saya berpada setakat di sini dulu. Perbincangan kita kan tentang waktu solat ni. Kan? Jadi insyaAllah perbahasan yang selanjutnya kita akan teruskan pada sesi yang akan datang. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah. Ada yang tanya, Ustaz, example exam. Kalau ada seorang yang ada exam dan exam dia tu memang long hours, itu pun termasuk dalam kategori diberikan keringanan untuk jamakkan solat. Kan? Kalau sekiranya memang tak ada time untuk solat. Kita berikan contoh, pelajar tu dah ada exam, start pukul 6.30 petang. Exam dia 2 hour paper, dia habis jam 8.30. Letaklah ada part-time student. Dia enroll to part-time classes, kemudian dia ada exam daripada 6.30 petang sampai 8.30 malam. 6.30 petang belum masuk waktu maghrib. 8.30 malam, waktu maghrib dah habis. Jadi timbul persoalan macam mana nak solat maghrib. Dalam kes-kes exceptional cases macam gini, diberikan kelonggaran ataupun keringanan untuk jamakkan solat. Sebagaimana saya katakan tadi, hukum asal kita perlu laksanakan solat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Melainkan dalam kes-kes yang susah nak elak. Okay? Dalam kes-kes keadaan yang susah nak elak, seperti ada exam sebagai contoh, yang bertembung dengan waktu maghrib sebagai contoh, kan? Diberikan kelonggaran kan? Untuk menjamakkan solat. Walaupun bukan musafir. Okay? Itu sahaja daripada saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.